Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Kolam Pancing Ikan. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kolam Pancing Ikan ini terdapat pada muka surat 178 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.2.1 memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks iaitu kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina ayat dengan menggunakan sekurang-kurangnya 3 kata berimbuhan apitan dan 3 kata berimbuhan sisipan mengikut konteks berdasarkan dialog mengenai kolam pancing ikan. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya 5 kata berimbuhan apitan dan 5 kata berimbuhan sisipan mengikut konteks berdasarkan dialog mengenai kolam pancing ikan yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina ayat dengan menggunakan sekurang-kurangnya 3 kata berimbuhan apitan dan 3 kata berimbuhan sisipan mengikut konteks berdasarkan dialog mengenai kolam pancing ikan. Kedua, murid berjaya mencatat sekurang-kurangnya 5 kata berimbuhan apitan dan 5 kata berimbuhan sisipan mengikut konteks berdasarkan dialog mengenai kolam pancing ikan yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk peta dasar. Pernahkah murid-murid memancing ikan di kolam pancing ikan? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah merasai pengalaman memancing ikan di kolam pancing ikan bersama dengan keluarga. Tentu seronok kan murid-murid? Ya, di sini Cikgu Afan ingin berkongsikan maklumat mengenai kolam pancing ikan. Untuk pengetahuan murid-murid, kolam pancing ikan ini terbahagi kepada 2 jenis iaitu kolam pancing ikan air tawar dan yang kedua kolam pancing ikan air masin. Untuk pengetahuan murid-murid juga, ikan yang terdapat di dalam kolam pancing ikan air tawar itu merupakan ikan air tawar. Contohnya ikan keli, ikan patin, mahupun ikan toman. Manakala ikan yang terdapat di dalam kolam pancing ikan air masin itu merupakan ikan air masin, iaitu air laut lah. Contohnya ikan jenahak, ikan siakap, mahupun ikan kerapu. Lihat di sinilah gambar yang Cikgu Afan tunjukkan di sini, betapa ramainya para pemancing yang datang ke kolam pancing ikan untuk memancing ikan. Sudah tentu perusahaan ataupun perniagaan iaitu perniagaan kolam pancing ikan ini sangat memberikan keuntungan kepada mereka yang mengusahakannya kerana ia sebenarnya dapat memberikan keuntungan yang lumayan. Tentunya, sambutan daripada para pengunjung yang datang ke kolam pancing ikan ini lebih ramai apabila tibanya hujung minggu mahupun cuti sekolah. Harapkan murid-murid dapatlah memahami
maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita memahami imbuhan apitan di sebelah ini. Untuk pengetahuan murid-murid, kita lihat di sebelah kanan itu, di atas itu ada munshi cilik. Maksud kata imbuhan apitan ini ialah kata yang menerima imbuhan di hadapan dan di belakang kata dasar. Maksudnya di sini, sesuatu kata dasar itu telah pun diapit oleh imbuhan apitan, iaitu imbuhan apitan ini berada di hadapan dan juga di belakang kata dasar. Maka contohnya ada di situ, iaitu kekitaan, persaudaraan dan bersalaman. Dan contoh yang diberikan lagi di situ iaitu imbuhan apitan ke-an. Kata dasarnya iaitu kita. Maka di sini diapit oleh imbuhan ke dan juga imbuhannya an di situ. Maka ia menjadi kekitaan. Dan di sini adanya penggunaan imbuhan ke-an. Contoh lain sudah Cikgu Afan tunjukkan dalam grafik yang berwarna-warni itulah yang murid dapat lihat di sini, iaitu yang pertama pen-an. Pen-an ini membentuk perkataan seperti pengaliran, yang B itu penularan, C pencegahan. Kata dasar bagi pengaliran ini iaitu alir. Alir ini sudah pun menjadi pengaliran kerana adanya penggunaan imbuhan apitan pen dan juga an. Yang B itu penularan. Kata dasarnya iaitu tular. Maka di sini tular menjadi penularan kerana adanya imbuhan apitan iaitu pen dan juga an. Dan yang C itu pencegahan. Pencegahan ini kata dasarnya iaitu cegah. Maka di sini sudah pun ditambahkan dengan imbuhan apitan pen-an. Maka menjadi pencegahan. Kita lihat jenis yang kedua iaitu per-an. Contoh perkataan yang diberikan di sini iaitu persatuan. Kata dasarnya iaitu satu. Maka satu ini sudah pun ditambahkan ataupun dibentuk dengan penambahan imbuhan apitan per-an, maka menjadi persatuan. Yang B itu kita lihat perbandingan. Kata dasarnya iaitu banding. Maka di sini banding ini sudah pun ditambahkan dengan imbuhan apitan per-an, maka menjadi perbandingan. Seterusnya yang ketiga iaitu ke-an. Imbuhan ke-an ini contoh perkataannya iaitu kegunaan. Kata dasarnya iaitu guna. Guna ini sudah pun ditambahkan dengan imbuhan apitan ke-an, maka menjadi kegunaan. Kita lihat yang B, kedamaian. Kata dasarnya iaitu damai. Maka di sini damai sudah pun ditambahkan dengan imbuhan apitan ke dan juga an, ke-an, maka menjadi kedamaian. Seterusnya, jenis yang keempat pula iaitu menkan. Contoh perkataannya menganjurkan. Jadi di sini kata dasarnya iaitu anjur. Anjur ini sudah pun ditambahkan dengan imbuhan apitan iaitu meng dan juga kan, maka menjadi menganjurkan. B, mengindahkan. Mengindahkan ini kata dasarnya iaitu indah. Indah ini sudah pun ditambahkan dengan imbuhan apitan iaitu menkan, maka menjadi mengindahkan. Seterusnya yang kelima iaitu beran. Contoh perkataan iaitu bertepatan. Kata dasarnya iaitu tepat. Tepat ini sudah pun ditambahkan dengan imbuhan apitan beran, maka menjadi bertepatan. Seterusnya yang B, berlawanan. Kata dasarnya iaitu lawan. Lawan di sini sudah pun ditambahkan dengan imbuhan apitan beran, maka menjadi berlawanan. Seterusnya kita lihat lagi imbuhannya di situ dikan. Contoh perkataan iaitu dihadiahkan. Kata dasarnya iaitu hadiah. Maka hadiah ini sudah pun ditambahkan dengan imbuhan apitan iaitu dikan, maka menjadi dihadiahkan. Seterusnya yang B iaitu digunakan.
Kata dasarnya iaitu guna. Guna ini sudah pun ditambahkan dengan imbuhan apitan iaitu di dengan kan. Maka menjadi digunakan. Dan yang terakhir di sini ialah memperkan. Contoh perkataannya, mempergunakan. Kata dasarnya iaitu guna. Guna ini sudah pun ditambahkan dengan imbuhan apitan memperkan. Maka menjadi mempergunakan. Dan yang B itu memperagakan. Kata dasarnya iaitu raga. Raga ini sudah pun ditambahkan dengan imbuhan apitan iaitu memperkan. Maka menjadi memperagakan. Oleh itulah murid-murid bolehlah merujuk tata bahasa dewan supaya murid-murid dapat lagi mengenali pelbagai jenis imbuhan apitan yang lain yang murid-murid boleh belajar berdasarkan buku tata bahasa dewan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami jenis-jenis imbuhan apitan ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita memahami imbuhan sisipan di sebelah ini. Baiklah murid-murid, lihat maklumat di sebelah kanan iaitu di atas itu yang tertulisnya di situ musyi cilik. Lihat penerangan di situ. Kata berimbuhan sisipan ialah imbuhan yang menyisip di bahagian tengah kata. Ada 4 bentuk sisipan ya murid-murid, ialah el iaitu el, er, im, dan in. Contohnya di situ el. Kata dasarnya iaitu tapak. Lihat di situ. Maka tapak ini disisip dengan imbuhan sisipan el, maka menjadi telapak. Terusnya er. Kata dasar di situ iaitu gigi. Gigi ini disisip dengan imbuhan sisipan iaitu di situ, maka menjadi gerigi. Terusnya em. Kata dasarnya di situ kuning. Kata dasar yang kuning ini disisip dengan imbuhan sisipan maka menjadi kemuning. Terusnya in. Kata dasar yang dinyatakan di sini iaitu sambung. Sambung ini disisip dengan imbuhan sisipan in itu, maka menjadi sinambung. Kita lihat contoh lain yang telah Cikgu Hafan nyatakan di sini dalam bentuk peta pokok, iaitu ada 4 juga di sini. Imbuhan sisipan el di situ. Contoh perkataannya gelembung, kelangkang, keloreng, kelopak. Seterusnya, imbuhan sisipan yang kedua iaitu contoh perkataan iaitu kata dasar yang telah disisipkan dengan imbuhan sisipan, maka menjadi perkataan iaitu gerigi, gerobok, semerbak, keruping. Seterusnya, imbuhan sisipan yang ketiga iaitu di sini disisipkan dengan kata dasar, maka menjadi contoh perkataannya iaitu yang pertama gementar, gemuruh, kemuncuk, dan yang terakhir pemimpin. Dan yang terakhir iaitu imbuhan sisipan in, maka menjadi sinambung di situ. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami penggunaan imbuhan sisipan dalam kata dasar ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita mengujarkan dialog mengenai kisah kolam pancing ikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama mengujarkan dialog mengenai kolam pancing ikan berdasarkan watak dinyatakan di situ, iaitu adanya watak Farisha, ada juga datuknya, serta watak ayahnya juga di situ, iaitu ayah Farisha lah. Oleh itu, mari kita bersama-sama untuk mengujarkan dialog itu
dengan sebutan dan intonasi yang betul. Farisha dan keluarganya membantu perusahaan kolam pancing ikan datuknya. Terima kasih Farisha kerana menolong datuk mengemaskan stor ini. Stor ini tidak lagi selera. Jadi, Farisha pun memberikan responsnya di situ. Sama-sama datuk, mengapakah stor ini dikemaskan? Jadi, datuknya memberikan respons mengenai pertanyaan cucunya di situ. Datuk ingin membuka kedai menjual peralatan memancing. Kedai ini sinambung daripada pembinaan kolam pancing ikan. Kemudian, Farisha pun memberikan respons. Wah, menarik idea Datuk. Kemudian kita lihat di bawah itu pula, datuknya menyatakan sesuatu kepada Farisha, iaitu nanti Farisha bantu kakak menanam pokok di tepi gelanggang takraw itu. Tempat itu akan dijadikan tempat letak kenderaan oleh pelanggan. Seterusnya, datuknya menyatakan lagi sesuatu di situ. Cuba lihat di tepi kolam sana. Tebing kolam dipasangkan cerucuk oleh ayah dan Faris agar tidak runtuh. Kemudian lihat di situ, ayah Farisha menyuruh Farisha di situ, iaitu Farisha, buangkan tali tangsi yang serabut itu kerana membahayakan pengunjung. Kemudian, cabutkan kemuncuk itu. Hati-hati semasa mencabutnya supaya telapak tangan tidak terlupas. Kemudian Farisha pun memberikan responsnya. Baiklah ayah. Kemudian lihat di situ, iaitu dialog yang terakhir. Terima kasih semua. Kolam pancing ikan kita makin gemilang dengan cahaya lampu. Datuk mengharapkan perusahaan ini akan lebih maju. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mencatat kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan mengenai kolam pancing ikan dalam bentuk peta dakap. Baiklah murid-murid, berdasarkan dialog yang telah kita ujarkan tadi, dapatlah kita mengenal pasti dan juga mengecam kata berimbuhan apitan dan juga kata berimbuhan sisipan. Jangan risau murid-murid. Segalanya, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk mengenal pasti kata berimbuhan tersebut. Jadi di sini, Cikgu Afan telah membantu murid-murid mencatat maklumat mengenai kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan dalam bentuk peta dakap. Oleh itu, kita lihat kata berimbuhan apitan yang pertama di atas itulah murid-murid boleh lihat mengemaskan peralatan pembinaan, dijadikan, dipasangkan, membahayakan, mengharapkan, dan yang terakhir, perusahaan. Seterusnya, kata berimbuhan sisipan di bawah itu, contoh perkataan yang terdapat dalam dialog tadi, iaitu selerak, sinambung, gelanggang, telapak, cerucuk, kelupas, gemilang, serabut, dan yang terakhir, kemuncuk. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita melengkapkan ayat dengan menggunakan perkataan berimbuhan apitan dan perkataan berimbuhan sisipan yang diberikan mengikut konteks mengenai kolam pancing ikan. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti ketiga ini sangatlah mudah.
iaitu murid perlu melengkapkan ayat dengan menggunakan perkataan berimbuhan apitan dan juga perkataan berimbuhan sisipan yang telah Cikgu Afan nyatakan di atas itu, iaitu dalam bentuk awan tersebutlah yang berwarna oranye. Sepatutnya aktiviti ketiga ini, murid perlu membina ayat. Tetapi Cikgu Afan telah memudahkan murid-murid untuk membina ayat. Oleh itu, murid perlu melengkapkan ayat tersebut dengan perkataan yang menggunakan perkataan berimbuhan tersebut. Mudahkan murid-murid. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.